Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rashidah Rahman. Bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang ibadah, unit yang ketiga, iaitu Bulan Penyucian Jiwa. Okey, apa itu Bulan Penyucian Jiwa? Jom kita belajar. Okey, bulan penyucian jiwa ini kita akan kaitkan dengan puasa, ya. Jadi pertamanya Ustazah nak terangkan sedikitlah tentang pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey. Seterusnya, mari kita lihat dalil puasa. Dalil puasa adalah dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Okey, ini adalah merupakan dalil nakli firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Baik, seterusnya mari kita lihat hukum berpuasa. Okey, murid-murid cuba teka apakah hukum berpuasa. Okey, berdasarkan dalil yang kita bacakan tadi, diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan, maka hukum berpuasa adalah wajib. Okey, wajib bagi semua umat Islam, termasuklah kita. Kita pun beragama Islam, maka wajiblah untuk kita berpuasa. Jadi seterusnya rukun puasa. Yang pertama, mestilah dengan niat. Okey, macam mana niat puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okay, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, kita mesti mulakan dengan niat. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Okay, yang kedua, rukun puasa yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, cukup dua rukun ini, maka puasa kita akan sah sepanjang kita berpuasalah pada hari itu. Okey, perkara yang tidak membatalkan puasa ni, okey, nanti Ustazah akan terangkan. Okey, seterusnya kita masuk syarat wajib puasa. Okey, apakah syarat-syarat wajib untuk kita berpuasa? Yang pertama, mestilah Islam. Okey, orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang kafir yang bukan beragama Islam tidak wajib berpuasa bagi mereka. Yang kedua, mestilah baligh. Okey, baligh sekiranya kanak-kanak, kanak-kanak juga tidak diwajibkan berpuasa. Contohnya, kalau ada adik umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, adik awak berpuasa pada bulan Ramadan, puasanya sah tetapi tidak wajib. Ataupun puasanya tetap sah lah, walaupun dia tak wajib berpuasa, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berakal. Okey, berakal, semestilah orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang keempat, mampu. Mampu maksudnya dia ada tenaga, tidak uzur dan tidak sakit. Tidak uzur, uzur ni bagi mereka yang sudah tua, orang tua, yang tidak larat, tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa. Begitu juga bagi mereka yang sakit. Baik, kita lihat syarat sah puasa. Yang pertama, mestilah Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Ingat tu, orang bukan Islam tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, mestilah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, ketiga-tiga darah ini adalah khusus bagi wanita. Darah haid adalah ketika mana seorang perempuan itu sudah sampai umur baligh, maka bila datang darah haid,
tidak sah puasanya. Kemudian darah nifas adalah darah selepas bersalin, selepas melahirkan anak, dan wiladah merupakan darah semasa melahirkan anak. Dan yang ketiga, mestilah berakal, iaitu memais, dapat membezakan yang bersih dan kotor, tidak gila. Dan seterusnya kita lihat yang keempat, syarat sah puasa bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, contohnya hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey, mestilah kita puasa semasa di bulan Ramadan, dan kita tidak boleh niat puasa pada 1 Syawal contohnya, kerana bila kita puasa pada 1 Syawal dah tentu hukumnya adalah haram. Seterusnya, mari kita lihat sunat-sunat berpuasa. Apakah sunat-sunat berpuasa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, bersahur. Ini bersahur, biasa pagi kita akan makan, untuk bersahur, untuk mengisi perut. Kemudian yang kedua, kita hendaklah melewatkan sahur kita. Kita melambatkan sedikit sahur kita. Kita tak boleh makan, bukan tak boleh, tapi sunnah kita melewatkan sahur. Jangan nak dekat-dekat azan baru kita sahur. Itu tak elok lah, sebab bila kita melewatkan sahur, kita dapat pahala sunnah berpuasa itu. Kemudian memperbanyak amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Bertadarus ni membaca Al-Quran, bersedekah ni tak kira lah makanan ke, wang ringgit ke, tenaga, tak kira, bersedekah pada apa yang kita mampu, dan beriktikaf di masjid. Kemudian menyegerakan berbuka puasa, ni paling seronok lah ni, paling yang dinanti-nantikan. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Sebelum berbuka puasa adalah waktu itu adalah waktu mustajab. Doa kita Allah makbulkan hajat kita, dan Allah terima doa orang yang berpuasa ini. Berbuka dengan tamar. Tamar itu adalah kurma. Kemudian memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Bersedekah makanan kepada orang lain, mendapat pahala berganda-ganda. Seterusnya murid, mari kita lihat perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama, muntah dengan sengaja. Ni muntah dengan sengaja, dah tentunya batal puasa kita. Kemudian yang tadi macam Ustazah dah terangkan, datangnya darah haid, nifas dan wiladah, batal puasa kita. Dan murtad ni wa'iyazbillah min zalik, adalah keluar daripada agama Islam. Kemudian yang keempat, pingsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Seterusnya kita tengok berjima pada siang hari. Suami isteri, perempuan dan lelaki yang sudah bernikah, dia berjima ataupun bersetubuh pada siang hari, maka batal lah puasa dia. Ingat tu. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini terutama bagi kaum lelaki. Bila mereka sengaja mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka batal lah puasanya. Kemudian yang terakhir, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Baik, seterusnya mari kita lihat kepentingan puasa di bulan Ramadan. Kenapa penting sangat ni puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, kita tengok daripada segi rohani. Rohani adalah daripada segi dalaman kita, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Segi jasmani, kita lihat dapat menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Sepanjang 11 bulan kita makan, 1 bulan saja Allah suruh kita berpuasa untuk menyucikan perut kita daripada kekotoran. Kemudian dapat merehatkan organ dalam badan. Kemudian kepentingan puasa di bulan Ramadan dari segi masyarakat, dapat mengikis sifat kedekut dan sombong. Kemudian mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir.
kemudian menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Okey, ini daripada segi masyarakat. Okeylah, begitu saja pelajaran kita hari ini ya murid-murid. Kita akan sambung lagi insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih semua kerana mendengar video pembelajaran ini. Jangan jemu untuk belajar. Selamat ber-PDPR semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.